Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melaksanakan tugasan 2 iaitu persembahan bagi subjek pengenalan kepada konsep moral EALMK 3083. Terlebih dahulu, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Nazmi bin Muhammad Nawawi dan sebelum saya terlupa, Assalamualaikum Ustaz. Seterusnya ialah soalan tugasan. Jadi saya akan bacakan soalan tugasan. Jelaskan secara terperinci hubung kait antara aliran-aliran pemikiran dalam konteks pendidikan di Malaysia. Isi kandungan, terdapat 4 perkara yang saya akan bincangkan dalam pembentangan hari ini. Yang pertama adalah pengenalan kepada konsep moral. Yang kedua adalah aliran pemikiran moral. Yang ketiga adalah hubung kait antara aliran pemikiran moral dengan konteks pendidikan. Dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah, sebelum saya mulakan, kita kena tahu dulu apa itu moral. Moral adalah satu kualiti yang baik yang juga merupakan satu prinsip sosial dan piawaian tingkah laku yang dapat diterima individu dan juga masyarakat. Perkataan moral berasal daripada bahasa Yunani iaitu mos ataupun mores yang membawa maksud tingkah laku yang selaras atau sejajar dengan peraturan masyarakat. Moral juga merupakan nilai-nilai murni seperti baik, rendah diri, belas kasihan dan juga berkait rapat dengan nilai tradisi, tata hukum, kepercayaan, undang-undang serta adat dalam masyarakat. Jadinya, aliran pemikiran moral terbahagi kepada 4. Yang pertama adalah naturalis, yang kedua adalah emotivis, yang ketiga adalah intuitionis dan yang keempat adalah rasionalis. Baiklah, kita pergi yang pertama iaitu pemikiran naturalis. Aliran pemikiran naturalis adalah aliran pemikiran yang menggambarkan sesuatu dalam keadaan sebenar. Kecenderungan individu untuk menerima apa sahaja keadaan yang sebenar dapat dikatakan berfikiran naturalis. Individu tidak berusaha dalam mencari kerja kerana akur sahaja apa yang akan diperolehnya, seperti seseorang itu tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan kerana menganggap bahawa rezeki itu Allah sudah tetapkan walaupun tanpa usaha. Contoh yang menggambarkan seseorang individu atau masyarakat yang berfikiran secara naturalis adalah seperti yang kita semua tahu. Sebelum ini, Pulau Langkawi di Kedah tidak membangun adalah kerana penduduknya percaya bahawa pulau itu sudah terkena sumpahan mahsuri sehingga menyebabkan mereka tidak akan ada daya usaha untuk membangunkan pulau tersebut. Mereka ini dikira hanya akur sahaja apa yang mereka dapat tanpa ada usaha dan alternatif lain untuk membangunkan pulau tersebut. Pemikiran seperti inilah yang dinamakan pemikiran naturalis kerana menerima apa sahaja yang mereka dapat walhal mereka mampu mengubahnya. Contoh yang lain, ada sebotol air di hadapan saya. Jadi pada masa yang sama saya dahaga. Jadi saya nak tanpa ada usaha saya tak boleh nak buka penutup ni, tanpa ada usaha saya tak boleh nak buka penutup botol ni dan saya minum. Tapi kalau saya ada usaha saya buka penutup botol ni saya minum. Begitulah. Seterusnya, aliran pemikiran kedua iaitu emotivis. Aliran pemikiran ini merujuk kepada sikap manusia yang bertindak mengikut perasaan atau emosi. Perasaan ini dilahirkan atau ditunjukkan melalui raut wajah, percakapan mereka serta tingkah laku mereka. Kesemua kelakuan ini ditunjukkan adalah untuk memperlihatkan sama ada mereka sedang gembira, marah ataupun sedih. Antara contoh yang menggambarkan seseorang individu itu berfikiran secara emotivis ini adalah seorang wanita bunuh diri kerana kecewa dalam percintaan. Hal ini menunjukkan bahawa wanita tersebut sudah melakukan sesuatu perkara yang tidak berfikir panjang kerana melakukan sesuatu perkara yang buruk dan keji, serta perkara yang diharamkan dalam Islam kerana perbuatan membunuh diri ini merupakan satu perbuatan yang berdosa besar. Mengapa saya katakan wanita ini tidak berfikiran panjang adalah kerana hanya kecewa kepada seorang insan bergelar lelaki sahaja. Walhal seperti yang kita tahu, bunga bukan sekuntum, kumbang bukan seekor. Contoh lainnya adalah seorang ayah menghalau anaknya keluar daripada rumah kerana telah menconteng arang di muka keluarga. Anaknya telah mencuri motor, kemudiannya ditangkap oleh orang kampung. Lalu ayahnya menghalau anaknya keluar daripada rumah.
Situasi ini menunjukkan bahawa ayah kepada anak ini sedang emosi kerana marah dengan perbuatan anaknya itu. Namun, pada saya, sebagai seorang ayah, menjadi tanggungjawab seorang ayah untuk menanyakan kepada anaknya mengapa anaknya berkelakuan seperti itu. Kerana dengan menghalau anak daripada rumah tidak menyelesaikan apa-apa masalah, malah menambah lagi masalah kerana mungkin anaknya akan lebih teruk selepas ini. Aliran pemikiran yang ketiga iaitu intuitionist. Aliran pemikiran ini merujuk pada satu proses melihat dan memahami secara spontan. Aliran ini ada kaitannya dengan bisikan hati. Orang tua yang bijak telah mengalami 1001 pengalaman hidup. Oleh itu, apabila mereka menghadapi sesuatu masalah atau isu, mereka dapat membaca apa yang tersirat daripada yang tersurat. Bak kata pepatah Melayu, terkilat ikan di air sudah tahu jantan betina. Gerak hati mereka ketika menilai bakal menantu pada kali pertama berdasarkan timbunan pengalaman lalu serta kematangan fikiran lantaran faktor usia. Dengan kata lain, pemikiran intuitionist ini ialah sejenis pengetahuan yang lebih tinggi dan berbeza daripada yang diperoleh secara individu. Aliran pemikiran ini juga boleh dikaitkan dengan pemikiran spontan celik akal. Kemunculan idea yang meledak secara tiba-tiba dalam memberikan tafsiran terhadap sesuatu perkara boleh dikaitkan dengan aliran pemikiran ini. Maka berkatalah Munshi Abdullah, intelek Melayu dalam bahasa indahnya, lagi ku tebas pohon di hutan, baru ku tahu luasnya bentara. Kesimpulannya, orang yang terlebih dahulu makan garam, maka teballah intuitionistnya berbanding dengan gadis remaja yang mudah ditipu oleh lelaki Don Juan atau Casanova lantaran pengalaman hidupnya yang masih hijau. Sebab itulah mereka mudah diperkotak-katikkan dengan janji-janji manis lelaki hidung belang. Seterusnya, aliran pemikiran yang terakhir iaitu rasionalis. Rasionalis berasal daripada perkataan ratio yang bermakna reason atau sebab segala tingkah laku moral seperti menghormati orang tua, menyayangi alam sekitar dan semangat patriotik perlu asas pemikiran rasional yang waras dan logik. Jadinya, aliran pemikiran rasionalis ini menekankan nilai seperti kebenaran dan mempunyai logiknya sendiri. Contohnya macam saya menghormati ibu dan ayah. Adakah logik untuk saya menghormati ibu dan ayah? Jadinya adalah sangat logik untuk saya menghormati ibu dan ayah saya kerana satunya, menghormati ibu dan ayah adalah kerana mereka yang melahirkan saya, menjaga saya dan membesarkan saya daripada kecil hinggalah hari ini. Dalam aliran pemikiran rasionalis ini, penakkulan dan pemikiran menjadi faktor utama dalam pemikiran ini. Manusia yang waras akan menggunakan akalnya untuk menakul serta membuat keputusan yang bijak. Dengan adanya pemikiran rasionalis dalam diri seseorang itu, mereka dapat menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Kerana kita semua tahu, beza antara manusia dan binatang adalah akal. Allah telah memberikan akal kepada manusia untuk menyelesaikan sesuatu masalah itu dengan baik dan bijak. Yang berikut kita pergi kepada hubung kait aliran pemikiran dalam konteks pendidikan. Baiklah, kita pergi yang pertama iaitu naturalis. Jadi apa kaitannya pemikiran naturalis dalam konteks pendidikan? Contohnya, seorang pelajar tingkatan 5 mengeluh kerana tidak mendapatkan keputusan yang baik dalam percubaan SPM. Pelajar tersebut mengeluh dan dalam masa yang sama dirinya hanya menerima kelemahan dan menganggap dirinya memang bodoh dan tidak pandai seperti pelajar lain. Pelajar ini juga beranggapan bahawa dirinya tidak perlu belajar kerana nasib tetap sama. Inilah dikatakan pemikiran naturalis dalam konteks pendidikan di negara kita. Walhal, pelajar tersebut masih ada masa dan peluang untuk mengubah nasibnya. Tetapi disebabkan pemikiran pelajar ini hanya bergantung kepada takdir semata-mata, menyebabkan pelajar ini tidak akan ada usaha untuk mengubahnya. Yang kedua, pemikiran emotivis. Apa kaitannya pemikiran emotivis dengan konteks pendidikan di Malaysia? Contohnya, seorang pelajar telah menumbuk gurunya kerana mengejutkannya ketika kelas sedang berlangsung. Tindakan ini dianggap tidak bermoral kerana guru mengejutkannya adalah untuk belajar bersama-sama dengannya, tetapi pelajar tersebut telah emosi dan melepaskan kepada gurunya.
Semasa saya di sekolah dulu, saya juga pernah mengalami situasi yang sama seperti contoh di atas. Namun, tidak pernah saya memarahi guru yang menegur saya kerana saya tahu keberkatan ilmu ada pada seorang guru. Contoh seterusnya adalah seorang guru memuat naik sebuah video yang berdurasi dalam 2 minit. Dalam video tersebut, guru itu bertanya kepada anak muridnya yang berumur 9 tahun tentang apakah masakan yang selalu ayahnya masak. Lalu murid itu menjawab ayahnya sering masak air ketum. Tindakan ini dikira satu tindakan yang kurang bijak oleh guru tersebut kerana mengaibkan pelajar tersebut semata-mata untuk meraih tontonan yang tinggi. Hal ini akan menyebabkan emosi murid itu terganggu kerana malu dan kecewa ditertawakan oleh guru dan rakan sekelasnya. Hubung kait pemikiran yang ketiga iaitu intuitionist dalam konteks pendidikan di Malaysia. Menggunakan contoh yang sama, pihak sekolah telah menegur tindakan guru tersebut yang telah mengaibkan pelajar berumur 9 tahun itu. Pihak sekolah juga mengenakan tindakan yang sewajarnya kepada guru tersebut adalah bertujuan untuk tidak mengulangi perkara yang sama. Hal ini dibuat demikian kerana guru merupakan role model kepada anak didik mereka. Bab peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Maksudnya, teruk guru, teruk lagilah anak murid. Jadinya, berdasarkan isu yang sama iaitu guru mengaibkan anak muridnya, apa yang dapat kita tekankan dalam pemikiran rasionalis dalam konteks pendidikan di Malaysia adalah sebagai seorang guru, kita harus bersikap rasional dengan tidak mencampur adukkan hal peribadi di sekolah. Walaupun perkara itu dilihat tidak ada apa-apa kerana hanya semata-mata video, namun mempunyai kesan dan impak yang negatif kepada sistem pendidikan di Malaysia. Pendidikan luar akan menganggap sistem pendidikan di Malaysia tidak profesional. Jadinya, sebagai seorang guru, kita wajib menggunakan akal yang telah dikurniakan oleh Allah untuk menentukan yang mana baik dan yang mana buruk. Jadinya, dapat saya simpulkan di sini bahawa aliran pemikiran ini sangat penting dalam diri seseorang. Namun, dalam masa yang sama, mereka perlu kawal pemikiran ini dengan baik supaya permasalahan tidak timbul seperti kes guru tadi. Jadinya, sebelum saya habiskan pembentangan saya pada hari ini, izinkan saya berpantun. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian. Mohon maaf atas kesilapan. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.